Lintas langsung negeri diteruskan dengan Melaka. Ada pesanan daripada Jabatan Penerangan Japan Negeri buat komuniti yang cinta negara. Juga inisiatif semarakkan pelancongan. Butirannya kita bersama Nur Amalina Abdul Halim. Ya, Sahi, dalam keterujaan menyambut Hari Kebangsaan, keluarga Malaysia disaran untuk menjaga tata susila pemasangan jalur gemilang. Demikian tegas Pengarah Jabatan Penerangan Japan Negeri Melaka, Shahrum Ravindaram Abdullah. Masyarakat diingatkan jangan menganggap pemasangan jalur gemilang satu perkara yang remeh kerana ia merupakan lambang kedaulatan negara. Dalam keseronokan kita memasang bendera, kita terlupa cara pemasangan tu, kan? Kadang pasang bendera tu panjang, gunakan tiangnya pendek sampai bendera tu jejak sampai ke lantai. Jadi ini pun dari segi protokolnya tak betul lah, bendera cecah ke lantai, kan? Yang ini yang kena dalam keseronokan kita pasang bendera, benda-benda ni pun perlu dititik beratkan dah. Justru beliau menyarankan orang ramai untuk merujuk tata cara pemasangan jalur gemilang yang betul dengan pegawai penerangan Japan. Dalam usaha menyemarakkan kegiatan ekonomi rakyat dan menarik kehadiran pelancong ke Melaka, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK dengan kerjasama Kerajaan Negeri Melaka menganjurkan program Magic of the Night. Esko Pelancongan, Warisan dan Kebudayaan Melaka, Datuk Muhammad Jalani Khamis memberitahu, pemilihan Melaka berikutan keunikan budaya serta adatnya yang sesuai diketengahkan kepada seluruh keluarga Malaysia. Pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung pada program yang akan berlangsung pada 5 hingga 7 Ogos ini. Antaranya perarakan 8 bot di sekitar dataran Sungai Melaka yang mewakili kepelbagaian etnik yang ada di negara ini. Kerana insya-Allah Taala kita cubalah sedaya upaya nak buat sesuatu kelainan, dan usaha Kementerian Pelancongan dan Hal ini saya sangat-sangat hargai. Dan kali ini kita nak memastikan satu keadaan yang luar biasa, kerana keadaan yang magical, kerana itulah dinamakan Magic of the Night. Beliau ditemui RTM selepas menjadi tetamu di konti siaran Melaka FM Jalan Taming Sari. Mengulas lanjut, Datuk Muhammad Jalani berkata, antara pengisian lain yang bakal menanti pengunjung adalah pelancaran buku warisan kebangsaan orang hidup oleh Jabatan Warisan Negara, Festival Kota Selatan serta Karnival Kerjaya. Perbadanan Muzium Melaka Perzim menyasarkan lebih 25,000 pengunjung hadir pada pameran Sedihat dan Sejarah Muslim at Melaka bertempat di Balai Syed Sheikh Al-Hadi Bastian House yang telah bermula pada 28 Julai lalu hingga 27 Oktober. Pengerusi Lembaga Pengarah Perzim, Datuk Akramuddin Abdul Aziz berkata, ia merupakan ekspo pertukaran pelbagai budaya di Melaka dengan lebih 300 koleksi dipamerkan. Antaranya koleksi seni kaligrafi Islam dengan pelbagai jenis tulisan khat, artifak warisan Cina Muslim serta seramik yang bertulisan Arab, numismatik Cina bercirikan Islam dan ukiran kayu. Saya menyasarkan dan mengharapkan agar generasi sekarang ini, khususnya kepada pewaris generasi yang akan datang, iaitu masyarakat ataupun kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar sekolah, dapat hadir dalam pameran ini untuk beliau mengetahui tentang perkara, tentang kehalusan khat ini. Beliau menyatakannya dalam sidang media di Muzium Rakyat Bandar Hilir. Mengulas lanjut, beliau berharap pameran ini dapat didedahkan kepada pelajar sekolah rendah dan menengah, pelajar institusi pengajian tinggi awam dan swasta selain pelancong dalam dan luar negara. Seni warisan kebudayaan dalam pembuatan keris perlu diberi nafas baharu untuk menarik minat golongan belia. Pengusaha bengkel kraf Hulu Balang, Mat Sahar Jiman berkata, perkara tersebut perlu diberi perhatian supaya warisan seni sejata tradisional tersebut tidak hilang ditelan zaman. Generasi muda jelasnya perlu didedahkan dengan proses penghasilan keris agar mereka lebih menghargai keseniannya. Sebab itu saya melihat perkara ini satu bentuk yang boleh memberikan satu nilai tambah kepada belia-belia, terutamanya untuk menghasilkan sebilah keris. Bagaimana kita nak menghasilkan sebilah keris tu? Dia melalui proses-proses yang tertentu. Sebab itu saya nak lihat benda ini memang boleh diberikan satu nafas baru, berikan minat kepada belia-belia terutama sekali, supaya
bukan sahaja memakai keris tetapi boleh menghasilkan sebilah keris. Justru Mak Sahar turut membuka kelas di bengkel miliknya. Kepada yang berminat, mereka boleh belajar cara pembuatan keris secara percuma. Beliau yang menceburi bidang pembuatan keris sejak 35 tahun lalu memberitahu proses membuat keris mengambil masa 2 minggu hingga berbulan bergantung kepada permintaan dan kualiti bahan digunakan. Tempahan diterimanya bukan sahaja dari dalam negara, malah terdapat tempahan dari Brunei dan Singapura. Sekian paparan berita dari Melaka, kembali ke Angkasa Puri bersama Sahi. Terima kasih Nora Malina.